saya masuk nanti Sya'ban, Ramadan, ilmu itu mukadimah. Lepas itu masuk tentang ibadah. Lepas masuk ibadah, kita masuk tentang apa kita nak buat, terutamanya norma baru paling dekat untuk kita Ramadan. Lepas itu kesimpulan Pak Nabil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi, Tuan Imam Merangkap, Tuan Pengurusi Majlis. Terima kasih atas jemputan. Saya amat teruja dengan kehadiran semua orang. InsyaAllah saya cuba sedaya upaya menyampaikan sehabis-baik apa yang saya ada. Seterusnya yang dirahmatikan para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib. Ada salah dan silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, muslim muslimat, semoga Allah Ta'ala sudi mengampunkan dosa kita semua. Amin. Allah sudi menempatkan kita bersama orang soleh dan matikan kita dalam hati yang baik. Amin. Allah sudi menerima amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Dan semoga Allah Ta'ala sudi bagi kita ziarah Baitullahil Haram Makkah Madinah lagi. Amin. Semua sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Baik. Jauh ni tinggi. Sini ceramah Ustaz pakai masker buka. Boleh buka tak? Oh, syok sekali. Kau tak jauh. Boleh dapat sikit. Alhamdulillah. Kalau kena COVID, kena pakai ramai. Jadi, InsyaAllah malam ni bagi kat saya tajuk ibadah dalam norma baru. Cina makna dia nak tanya ibadah apa nak buat dalam suasana hari ni lah. Jadi saya bahagikan bincang malam ni kepada 4 bahagian. Pertama, muqaddimah.
berkaitan dengan semua benda sebelum ibadah. Saya masuk nanti Sya'ban, Ramadan, ilmu atau mukadimah. Lepas tu masuk tentang ibadah. Lepas masuk ibadah, kita masuk tentang apa kita nak buat, terutamanya norma baru paling dekat untuk kita Ramadan. Lepas tu kesimpulan Pak bahagian, InsyaAllah. Boleh ke bagi ni? Tawaduk dia. Khair. Pertama mukadimah, ibadah, baru nak buat siap untuk Ramadan, dan juga kesimpulan. Sebelum kita pilih lebih jauh, jom kita baca surah Al-Fatihah dulu. Niatkan bacaan Al-Fatihah ini. Dan ini Ustaz ni kalau kali pertama saya kata ni kan 2 kali dulu. Kali pertama saya bisa bayar kali pertama kan. Jadi kita niatkan bacaan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi SAW. Saya tanya tadi itu kali keberapa itu, sebab biasanya kalau saya kali pertama sampai, saya akan bagi tahu dulu pasal apa kita niat Al-Fatihah segala bagai kepada Rasulullah, kepada orang yang meninggal. Macam mana boleh yakin sampai dan sebagainya, saya beritahu dulu. Saya ambil masa sikit dan beritahu betapa semua amalan yang kita buat, kita boleh hadiahkan kepada siapa saja yang kita mahu, terutamanya bapak kita sama ada yang hidup ataupun yang meninggal dunia. Boleh, tak menjadi salah. Dan perbuatan itu sampai orang tanya apa dalil dia. Selalu orang tanya macam tu, especially nanti Ramadan. Sebelum nak buka puasa, nanti mesti nak baca tahlil, nak baca yasin, apa untuk orang yang meninggal, nak dihadiahkan kepada. Jadi orang nak tahu pasal apa amalan itu boleh, bagi kami dalil. So saya memainkan tuan-tuan 3 dalil konkret yang disepakati seluruh dunia. Hatta golongan yang tak sehaluan dengan kita niat hadiahkan Fatihah ni semua pun 3 hujah saya ni mereka sepakat. So kalau mereka sepakat, mana boleh buat lah. Apa hujah yang pertama? Hujah yang pertama, kita boleh menghadiahkan amalan kepada orang lain, hadiah Fatihah apa semua sampai hujah dia ialah badal haji. Kata saya meninggal dunia, okey, tak salah bagi saya meninggal dunia cepat sangat tu, mukadimah saya tu sangat meninggal dunia. Okey, katalah kita ambil satu orang meninggal dunia, anak dia main dekat kita. Anak dia kata, Ustaz Don, boleh tak tolong buatkan badal haji untuk ayah saya? Saya kata boleh. Tapi sekarang ni badal haji, saya akan bagi tahu tuan-tuan, untuk tahun ni badal haji dia tak boleh bawah daripada 1,500 dan dia tak boleh 2,000. Dia mesti kena atas daripada tu. Siapa yang bagi 1,500 badal haji tu, saya tak pasti itu betul-betul badal haji atau tidak. Sebab tabung haji dah bawa keluar dah dia punya cara kira dia, mustahil badal haji 1,500. Badal umrah pun 1,000, 900, 800. Badal umrah, takkan badal haji 1,500. Umrah 3 jam, badal haji 5 hari. Hari 9 Zulhijjah, hari wukuf Arafah. Kalau badal haji, orang tu kena wukuf, orang tu kena hari raya tu dia pergi tawaf, sa'i segala bagai. Hari tasyrik 11, 12, 13 dia kena melontar jumrah. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Dia akan ada nafar awal, nafar sani. Dia lengkap 5 hari ini baru dapat haji. Kalau umrah 3 jam pun 800. Haji 5 hari 1,000 saya agak. Tak logik lah.
Sebab kita perlukan orang tu, makan minum dia, kita kena bayar. Dia nak tolong gantikan ayah kita. Boleh faham? So saya pesan, saya takut bukan apa, takut kena bohong. Malangnya orang suka bohong, orang nak duit cepat. Jadi yang kena bohong. Badal haji tak boleh 1,500, tak boleh 2,000. Dia mesti atas lagi daripada tu. Itu baru badal haji. Okay, saya harap saya lagi rumah. Alhamdulillah Ustaz, ada orang tu buat badal ke ayah saya. Dia minta 1,000 ya. Makan apa 1,000? Tak logik. Tidur apa? Masjid. Tak logik. Okay. So badal haji macam ni syaitan. Itu tentang maklumat. Tadi tu maklumat. Dia tak mula haji lagi. Fatihah tak baca lagi. Tak mula lagi. Saya kena habaq dulu. Dalil dia badal haji. Apa badal haji? Satu orang meninggal dunia, dia jumpa saya, Ustaz Don, boleh tak tolong buatkan badal haji untuk ayah saya? Boleh. Saya buatkan. Jadi yang pakai ihram siapa? Anak dia ke? Pak dia yang arwah juga? Saya lah. Yang pakai ihram saya. Yang wukuf di Arafah siapa? Anak dia ke? Arwah ke saya? Saya lah. Yang buat tawaf siapa? Saya. Yang buat sa'i? Saya. Yang tahallul? Saya. Ini cukup saya. Botak kepala saya tahu. Yang botak tu kepala saya. Yang menentang jumrah? Saya. Yang buat nafar awal, nafar sani? Saya. Tapi bila habis nanti hari kelima tu, kalau buat tamatuk, buat umrah dulu, lepas tu baru buat haji. Kalau buat ifrat ke qiran ke, buat haji yang sama. Okey. Habis 5 hari tu, saya berbalik rumah. Assalamualaikum. Salam. Bang, ni ada sijil badal haji. Dekat atas nama sijil tu, nama saya kan nama pak dia. Nama apa? Arwah tu kan nama saya. Nama arwah. Kalau siapa kata orang ni buat ibadah, orang ni tak boleh dapat, badal haji tak sah. Nah, tu hujah paling kuat lah. Betul. Orang yang tak sah haluan pun buat badal haji juga. So kalau hang boleh badal haji dekat orang lain, arwah duduk dalam kubur pun. Betul tak betul? Yang buat umrah sampai saya. Yang buat haji saya. Tamatuk saya. Habis yang dapat siapa? Saya. Bukan. Dalam sijil sampai nama arwah. Betul tak betul? So siapa kata orang lain buat ibadah, baca yasin ke fatihah ke apa ke, oh sebelum tu dia tanya, saya ni anak arwah ke? Dah, anak dia main jumpa saya. Betul tak betul? Jangan kata, oh itu doa anak yang soleh. Mana ada, saya bukan anak arwah. Betul tak betul? Setuju Setuju Ada yang tak setuju? Memang tak boleh kena setuju lah. Itulah badal haji. Siapa kata orang lain buat ibadah, orang lain tak boleh dapat, dia tak boleh buat badal haji. Boleh dapat? Setuju? Okey, hujah tu clear. Hujah yang kedua, korban. Lepas puasa raya, korban lah. Hari raya haji pula kan. Lepas raya Aidil Fitri, haji tu raya haji lah. Hari korban. Siapa beli lembu? Saya. Siapa sembelih lembu? Bukan saya. Saya penakut. Kalau pegang pisau pun takut. Lembu mengelumpuk, ambil lari. Jadi minta tolong untuk imam sembelih. Korban tu apa? Memutuskan 2 urat pada binatang ternakan dan bentuk. Itu baru korban. Bukan beli lembu. Beli lembu bukan korban. Korban adalah prosesnya. Betul? So sekarang siapa yang korban? Ustaz, yang dapat nama korban? Saya. So kalau orang lain buat ibadah, orang lain tak dapat, wakil korban tak sah. Betul tak betul? Berapa ramai kat sini yang buat korban? Sembelih lembu sendiri kan? Dah. Tambah PKP. Beli lembu hantar mana? Thailand. Betul tak betul? Kemboja. Bagi mereka makan. Betul tak betul? Tuan-tuan sembelih sendiri ya? Bukan. Tuan-tuan wakil. So kalau orang lain buat korban, tuan-tuan dapat. Siapa kata orang lain buat ibadah, orang lain tak boleh dapat, korban tak sah. Kalau wakil. Betul tak betul? Faham? Clear. Yang ketiga. Ini yang saya bagi 2 ni, satu dunia sepakat. Tak ada orang kata tak ada badal haji. Betul tak betul? Nabi dalil dia, seorang sahabat Nabi, dia duduk tawaf tu, dia kata, aku buat untuk seberumah, apa nama sahabat dia tu nama? Aku buat untuk seberumah.
Nabi kata, "Hang bercakap apa ni?" Dia kata, "Aku buat untuk kawan aku, badal kat dia." Nabi kata, "Okey." Maknanya badal ada. Boleh buat untuk orang lain. So kalau ibadah orang lain, kita tolong buat setakat Fatihah. Bukan 5 hari. 5 minit tak sampai. Kalau 5 hari boleh wakil, 5 minit lagi boleh lah. Yang ketiga apa dia tadi? Puasa. Ada seorang perempuan baik kat Nabi, dia abang, dia kata, "Bapa saya meninggal dunia." Saya confuse bapa atau mak. Kita tengok bapa saya meninggal dunia. Dia ada hutang puasa. Apa kami nak buat? Nabi kata, "Kamu puasa untuk ayah kamu. Hutang dengan manusia kamu kena bayar. Hutang dengan Allah lagi wajib bayar." Jadi yang hutang puasa tak dia? Pak dia. Yang bayar adalah anak dia. Kalau orang lain buat ibadah, orang lain tak boleh dapat. Qadha puasa untuk pak kita yang meninggal dunia tak sah. Sedangkan ini semua hadis sahih. Dalil dalam hukum fiqh. Betul tak betul? Yalah, tuan-tuan setuju lah. Boleh. Jadi yakin bila tuan-tuan baca Fatihah tu sampai boleh yakin. Tu 3 dalil saya bagi dah kat tuan-tuan. Sampai buat TikTok bubuh yang ni. Jadi kalau orang bagi duit, boleh kat saya sikit. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya kepada ahli qaryah surau Al-Hidayah. Betul ya? Dulu Covid sebelum tu depa duk semayang dengan kita. Covid tu Allah ambil depa pergi dah. Kita hadiah Fatihah untuk depa juga. Dan niatkan Fatihah ni juga berkat wali-wali Allah yang ada dalam ni. Boleh jadi ramai wali Allah yang ada dalam ni. Boleh jadi berkat depa kita minta Al-Fatihah yang kita baca ni supaya esok budak-budak nak ambil SPM dia bulas. Bagi depa boleh jawab soalan elok-elok. Bagi faham soalan, jawab elok. Tenang hati depa, luah fikiran depa, tajam ingatan depa. Bagi depa jawab pun elok. Bagi cikgu yang puasa pun lapang dada, bagi markah pun elok dekat depa, insya-Allah. Berkat Fatihah tuan-tuan. Dan niatkan juga supaya dengan berkat Fatihah ni Allah hilangkan segala penyakit ni. Kita jumpa ramai-ramai ni, jangan bagi ada yang kena Covid. Jangan bagi ada yang kena, jangan bagi hilang, bagi tak ada, bagi Covid pun tak main hambat lagi. Dengan yang demikian itu rahsia surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Sekarang kita ada dalam bulan Sya'ban. Betul? Lagi 6 hari kita akan sambut Ramadan, insya-Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bulan Sya'ban adalah satu bulan yang luar biasa. Allah atur kita supaya kita lalu bulan Rajab dulu, baru bulan Sya'ban, baru bulan Ramadan. Ada beberapa sebabnya. Salah satu yang ada sebagai mukaddimah, saya nak abang bulan Sya'ban saja dulu. Sya'ban, bulan yang diturunkan ayat Al-Quran yang istimewa
tidak diturunkan pada bulan yang lain, dan perintah ini sangat besar dan dia lain daripada ayat-ayat yang lain. Ayat apa yang turun dalam bulan Sya'ban? Ayatnya ialah Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Hai orang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi. Allah dalam ayat yang lain suruh kita sembahyang, tapi Allah tak sembahyang. Allah suruh kita puasa, tapi Allah tak puasa. Allah suruh kita haji, umrah, tapi Allah tak haji, Allah tak umrah. Allah suruh kita bawa keluar zakat, tapi Allah tak bawa keluar zakat. Tetapi ayat yang turun bulan Sya'ban, sebelum Allah nak suruh kita salawat, Allah bagi tahu Allah dulu selawat kepada Nabi. Pasal itu ayat ni special. Tidak ada ibadah lain yang Allah buat mula dulu. Mana ada? Allah suruh kita dirikan sembahyang. Allah abang tak kata aku sembahyang. Tak ada. Allah suruh abang puasa. Allah kata supaya kamu bertakwa. Allah tak abang kata saya pun puasa. Tak ada. Allah suruh kita buat haji umrah. Allah kata siapa yang buat haji umrah bulan Ramadan, dia mendapat Nabi Habak. Siapa buat umrah bulan Ramadan, ni ramai yang pergi umrah bulan Ramadan, kahaji ma'i, seperti buat haji dengan aku. Nabi Habak tak kata Allah suruh Allah buat haji juga. Tak ada. Ayat Quran pun tak ada Allah buat haji. Tapi salawat sebelum Allah nak suruh kita, Allah habaq dulu. Aku selawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat semuanya selawat kepada Nabi Muhammad. Baru Allah seru kita, hai orang yang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi Muhammad dengan selawat yang sebenarnya. Oleh itu kita kena selawat. Pesanan ringkas di sini buat khutbah Jumaat kan. Bila Tok Khatib baca ayat ni, khutbah kedua, saya tak tahu sejak bila benda ni hilang. Dulu awal masa saya kecil-kecil, bila main sembahyang Jumaat di Pulau Pinang, bila main je ayat ni, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu masjid akan selawat sebab Allah seru. Tok Khatib seru kita, hai orang beriman, selawatlah kepada Nabi Muhammad. Satu masjid akan selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah tidak. Tok Khatib baca surah pelik sebab perintah selawat tu wajib. Ya? Tok Khatib sebut dalam khutbah, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita kenal sallallahu alaihi wasallam. Menjawab selawat dalam khutbah boleh. Siapa kata tak boleh? Tak wajib. Antara khutbah dengan semayang, hak mana tak boleh cakap? Semayang bagi tak boleh cakap. Tapi kalau kita semayang, kita baca apa? Alaysallahu biahkamil hakimin. Surah Watin. Waddini wazzaituni. Tadi saya baca yang hujung tu, dia kata macam biasa dengar ayat ni tapi tak tahu apa. Kena baca daripada awal. Waddini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghayru mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Betul? Apa jawab makmum? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tok imam baca, makmum jawab.
Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Makmum, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Makmum jawab, alaysa Allahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu Tuhan yang maha adil? Makmum jawab, bahkan ya Tuhan maha adil, saya jadi saksi. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ya Tuhan adil, saya jadi saksi. Apa nama kita jawab? Kalau dalam semayang tu khotib seru pun kita boleh jawab. Apatah lagi kalau jadi khotib bukan semayang, boleh. Tu khotib panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Patutnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Patut kena jawab. Sajalah cadang. Apa ini jawab? Tak salah pun. Siapa yang mencintai Nabi wajib dia jawab. Sebab tu seruan kepada orang beriman. Orang beriman seruan. Ayat tu turun bila? Bulan Sya'ban. Sebab tu bulan Sya'ban lagi 7 hari ni, siapa yang tak mula puasa lagi, tak digalakkan langsung dia puasa. Katalah lagi saya ceramah. Saya ceramah-ceramah, dia dengar, wah, rugi aku. Aku kena pulun. Esok nak puasa. Puasa Isnin. Tak boleh puasa. Kecuali puasa qada sahaja dengan puasa nazar. Puasa sunat tak boleh. Kalau siapa yang tak mula puasa lagi daripada 1 Sya'ban sampai nisfu Sya'ban dia tak puasa lagi. Sekarang baru nak puasa. Tak boleh. Allah suruh prepare untuk Ramadan. Habis tu nak buat ibadah apa? Kata ulama, kan tajuk kita ibadah norma bangun. Sebut bila ibadah. Jadi ibadah apa nak buat bulan Sya'ban? Kata ulama, perbanyakkan selawat. Arahan tu turun dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ni special. Nabi habaq lagi satu hadis yang kedua. Nabi kata apa? Tadi turun ayat. Yang kedua, Nabi kata, bulan Sya'ban syahrun, bulan yang Allah angkat amalan setiap daripada kita. Sebab itu Nabi banyak berpuasa kerana Nabi kata, aku suka kalau Allah angkat amalan aku sedang aku dalam keadaan berpuasa ataupun beribadah. Bulan Sya'ban amalan Allah angkat naik turun sentiasa naik lapor ke Allah Ta'ala. Subhanallah. Ini bulan Sya'ban. Alhamdulillah, hujung bulan Sya'ban minggu ni Allah bagi video seluruh manusia yang duduk majlis ilmu. Tuan-tuan biasa dengar ada hadis pasal orang duduk dalam majlis ilmu. Bukan man salaka tariqan, itu satu lagi hadis lain. Itu satu hadis dalam hadis 40 Imam Nawawi ada itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang buka jalan menuju ilmu, Allah akan buka jalan dia pergi ke syurga. Itu standard. Orang dah baca selalu pula. Satu lagi hadis yang standard juga, apa dia? Siapa yang inna lillahi malaikatus sayyarin, atau inna lillahi malaikatus sayyarah, atau dalam hadis yang lain inna lillahi sayyaratul malaikah. Ada banyak hadis, wazan dia bunyi beza-beza tapi benda yang sama juga lah. Bagi Allah ada malaikat yang meronda. Kerja malaikat ni dia ronda, dia cari majlis ilmu, dia duduk. Dia akan duduk bersama dengan orang-orang ni, dia akan hantar laporan, dia akan mai bagi tahu kita Allah ampunkan dosa. Itu saya point. Ada satu lagi. Kerana malam ni tepat. Allah kata apa? Imam Al-Syaikh dalam hadis 40 Imam An-Nawawi ni, tuan-tuan tengok pada hadis yang ke-29 ke-20, tengoklah 26 ke berapa ada. Yang tak ingat hadis tu. Hadis ya. Tapi tak siapa-siapa rajin tak cari. Saya ni kadang-kadang dia main hari kitab ni dia keluar, kadang-kadang dia tak keluar. Mana hadis 40? Tak ada. Tak, bukan. Hadis tu dia kata macam ni. Hadis tu dia kata apa? Aywah, inna Allah katabal hasanat was sayyiat. Cuba tengok. 20? 32? Cuba tengok.
Cari hadis tu. Innallaha katabal hasanat was sayyiat. Allah tulis setiap kebaikan. Cuma tengok saya terlupa. Tak mahu yang tu tahu yang tu. Tu banyak keluar hukum agam. Cari-cari tu deh. Sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan dan kejahatan. Dan Allah bagi kepada setiap amalan yang mana yang baik, Allah akan gandakan kepada tu. Cuma tengok yang tu pun. Tak apalah, nanti cari lagi. Dengar aja saya baca. Senang. Bawah sekali hadis tu. Dalam hadis 40 ada. Allah Ta'ala kata, Nabi Allah Ta'ala kata apa? Allah kata, Nabi kata, satu kaum dia berkumpul di rumah Allah sini, wa yatluna kitaballahi wa yatadarrasuna. Itu ayat hadis itu. Cuba cari. Yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu. Mereka duduk baca ayat Allah. Kita baru baca tadi. Innallaha malaikatahu. Betul? Wa yatadarrasuna. Mereka belajar elok-elok. Mereka duduk dalam mana? Rumah Allah. Mereka berkumpul di dalam rumah Allah. Berapa? Tak jumpa lagi. Masuk Islam lagi handphone tu. Kau. Saat bagi saya cari. Manusia dia 37. Main ni, buka. Mari saya tengok teman. Nampak kecil kan? Betul tak? Jangan, bukan. Bukan. Baik saya cari. Saya tahu. Ayuh, 36. Saya bagi awal kat saya senang. Hadis 40, Imam Nawawi, hadis asas kepada agama Islam. Kata Imam Nawawi, kami kumpulkan 40 asas hadis, asas kepada agama Islam. Surau ni wajib kena baca hadis 40. Kalau tidak, kita tak akan faham macam mana nak lalu kehidupan kita. Kita rasa kita kemah dah. Bila tuan-tuan baca hadis 40, tuan-tuan kita rasa hina diri kita. Sebab apa? Asas agama ketika umur 40 baru kita nak kenal. Kita akan rugi dalam hidup kita. Kena baca masjid ni, surau ni. Hadis 40 Imam Nawawi. Hadis yang ke-36. Apa dia kata kat bawah tu? Dia kata apa? Tengok saya baca. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Betul ya? Saya sebut tadi. Dan ada sekumpulan manusia. Ni. Daripada hujung sana sampai hujung sana. Berkumpul di rumah Allah. Ni rumah siapa? Rumah Allah. Betul ya? Kita sedang berlaku proses ni. Ibadah. Norma baru. Ini dia. Apa dia kata? Yatluna kitaballahi. Mereka baca ayat Quran. Kita baca tadi dah 2 ayat Quran. Yang pertama tadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Betul. Lepas tu kita baca pula, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita akan baca banyak lagi ayat Quran tadi insya-Allah. So yatluna kitab Allah. Mereka semua baca ayat Quran. Okey, kita baca. Wa yatadarrasuna, dan mereka mendetailkan perbincangan mereka. Detail apa kita bagi? Detail. Khalas. Lepas tu dia buat apa? Illa, kecuali perbuatan mereka itu tidaklah sia-sia, kecuali nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kat tuan-tuan itu ketenangan. Bukan saya janji. Nabi janji. Imam Nawawi tulis hadis ni, hadis yang ke-36 daripada 40 hadis Nawawi. Hadis antara yang paling penting, asas kepada umat Islam. So kalau tajuk hari ni ibadah norma baru, saya boleh bagi dekat tuan-tuan beberapa hadis ibadah dalam hadis 40. Hadis yang bermula daripada hadis nombor 1 sampai hadis 40, semuanya ibadah. Hadis 25 semua sedekah. Hadis 26 semuanya sedekah. Saya boleh baca kat tuan-tuan. Jangan takut. Kita baca. Al-Alam dah sebut, kita baca. Khalas. Tuan-tuan tengok pentingnya. Hadis 11, 12, 13. Hadis membentuk jati diri seorang Islam. Hadis yang ke-11, Nabi kata apa? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggal benda yang confuse sekarang. Orang main kat kita kan, ni apa baca doa kunut lah, apalah. Kita takkan salah pula. Kita confuse. Ambil yang kita tak confuse. Selama ni kita nak baca, kita tak confuse. Ambil yang tu. Lepas tu, yang kedua.
Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda Islam satu orang tu kemah, dia tinggal benda yang tak ada kena mengena dengan dia. Hadis ni kena faham dua lapis. Hadis pertama kita faham dia, hampa kalau Islam kemah, kata Nabi, tinggal benda yang tak ada kena mengena. Orang duk bincang pasal artis ni buat nu lah buat ni, dia tak ada kena mengena dengan kita. Tinggal, jangan duk sembang. Jaga jati diri kita. Jangan duk sama tumbah, duk pergi sembang, duk buat ni, duk buat onar, pergi sebar sana, sebar sini. Kawan tu dah insaf, kita duk lagi main. Sebab tu dalam hadis yang keempat, hadis 40 Imam Nawawi. Apa kata dia? Daripada 40 hadis yang keempat, apa Nabi kata? Bapa, ada manusia yang hidup atas jalan syurga, lagi sejengkai dia nak mati, masuk neraka pasal dia beramal dengan amalan ahli neraka. Dah duk elok-elok duk mengaji, tak tahu pergi sama tumbah duk ambil cerita tak kena mengenal kita. Hang duk sebab buruk orang habis, kawan tu dah taubat dah. Hang mempuih masuk neraka pasal ini coba. Betul? Lepas tu Nabi sambung hadis yang keempat, Nabi kata apa? Dan berapa ramai orang yang dia mula hidup dengan jalan hidup orang ahli neraka, lagi sejengkai dia nak mati, dia beramal dengan amalan ahli syurga, masuk syurga dia. Tu hadis keempat, nanti baca, tak ada masalah, baca nanti hadis keempat. Hadis ke-12 Nabi kata apa? Tinggal benda yang tak ada kena mengenal dengan kita, baru Islam kita solid. Yang ketiga, hadis ke-13, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia sayang saudara dia macam mana dia sayang diri dia sendiri. Ni bulan Ramadan. Ibadah norma baru. Ramadan Nabi kata apa? Ramadan bulan simpati, kena kesian dengan semua orang, sayang kat semua orang. Kita bulan Ramadan kita bergaduh 8-20. Pelik, nampak tak mengaji. Nampak tak mengaji. Wahal bulan Ramadan Nabi kata muasat, bulan simpati, bulan kebajikan, bulan lagi banyak nak buat baik. Bukan lagi nak tuduh kawan tu, dia kata kawan ni dah 80 gaduh. Bulan Ramadan. La haula wala quwwata illa billah. Nampak? Dalam ni dia kata apa? Dan mereka baca ayat-ayat Allah, tidaklah berlaku kepada mereka melainkan nazalat alaihimus sakinah. Allah buat turun keterangan dekat tuan-tuan dengan saya. Alhamdulillah. Bulan Syaban berlalu, alhamdulillah, supaya bila Allah angkat amalan kita malam ni, dalam keadaan kita semua duk majlis ilmu. Subhanallah. Boleh sambung lagi dia kata apa? Ini dia padam macam mana nak hidup balik. Aywah. Lepas tu sambungan dia. Wa ghashiyat humul rahmah, dan Allah wa ghashiyat ni Allah tebakkan rahmat atas mereka semua ni, yang mana daripada hujung sana sampai ni yang dalam-dalam ni, ni yang syok ni, di dalam ni dalam ni. Pasal apa? Tengok tu sambungan dia sekali lagi. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat menebarkan dalam hadis yang lain, la tad'u ajnihataha radhan li talibil ilmi. Malaikat akan melebarkan sayapnya redha dengan tuan-tuan yang mengaji. Norma baru, untung ibadah norma baru, especially bagi ilmu. Pasal apa? Tuan-tuan duduk tahu sini dengan saya. Habis kawan-kawan yang tengok secara online ni, ada yang main daripada Indonesia, ada main daripada Singapura, ada main daripada Brunei. Mereka tengok kita daripada Thailand, daripada Filipina. Main kawan-kawan anak-anak kita yang mengaji luar negara, UK pun mak kata ni jangan lupa tengok tazkirah malam ni. Pam dia buka, dia dah ada dekat UK. Bayangkan circle majlis ilmu hari ni saja. Luahnya tu, dan keseluruhan itu dipayungi wa haffathumul malaikah. Malaikat tadahkan sayap dia, payung semua yang ada dalam ni, sepanjang jalan ni semua dia sampai ke Singapura, ke Thailand, ke Brunei, ke Indonesia, semua setelah pantai. Bayangkan orang keliling ni patut berterima kasih kepada tuan-tuan. Bukan saya ni hadis sahih. Kalau saya memang tak apa, orang kita sembah. Ini bukan saya, ini Nabi. Tapi yang tu tak syok ni. Hak tu dah best lah. Hujung dia lagi syok. Apa dia? Nabi dah sambung. Wa haffathumul malaikah. Sambung kan? Wa zakarahumullahu fi man 'indah. Yang ni saya cukup syok. Yang ni dalam banyak-banyak, hak ni yang paling saya suka. Janji-janji Nabi itu yang pertama turun ketenangan, itu kemahrah.
Ni berapa ramai yang dapat ketenangan malam ni? Tertidurlah tadi. Tak boleh tidur kalau tak tenang. Betul tak betul? Khalas. Tak boleh tidur kalau tak tenang. Serabut mana boleh tidur? Betul tak betul? Duduk begitu. Tak boleh tidur. Betul? Tenang, mesti boleh tidur. Malam ni berapa orang yang tenang? Betul lah. Lepas tu apa? Allah taburkan rahmat. Malam ni, berapa ramai yang dengar saya bercakap ni, dia dah ada niat-niat baik dalam hati dia. Awak niat tu tak boleh pasang semalam lah. Susah sangat. Tak. Allah bagi rahmat. Dia rasa, aku rasa. Apakah saya? Allah. Wa ghasyiatumur rahmah. Allah. Rahmat subhanallah. Lepas tu, wa haffathumul malaikah. Allah payung ni. Sejauh mana pengajian ilmu malam ni, sampai ke situ, malaikat semua kata, wih, kemah depan malaikat payung. Depan. Bagi. Bila malaikat, dia tak buka sayap suka-suka. Malaikat, dia tak buka sayap suka-suka. Sayap malaikat ni, dia punya aset dia. Dia ada asbab dia buka sayap dia. Malaikat ada sayap ni, Daniel dia tak. Surah Fatir ayat 1 sebelum surah Yasin. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Nampak? Allah guna istilah ajnihah, macam sayap burung. Masna wa sulasa wa ruba'. Ada malaikat 2 sayap kanan, 2 sayap kiri, 3 sayap kanan, 3 sayap kiri, 4 sayap kanan, 4 sayap kiri. Yazidu fi khalqi ma yasha. Tapi bukan takat 4 saja. Allah boleh tambah bilangan dia banyak mana Allah boleh tambah. Nampak? So sayap malaikat special, dia ada ayat khusus bagi tahu ke orang pasal sayap dia. So kata ulama, bila malaikat dia kata wahaffatuhumul malaikah, tadi baca ayat Quran lagi no. Betul ya? Wa yatluna kitaballahi wa yatadarasun. Baca ayat Quran, syarah lagi ke orang. Majlis malam ni, betul. Bila kata wahaffatuhumul malaikah, dan malaikat mengembangkan sayapnya, dalam hadis yang lain, la tad'u ajnihataha radan li talibil ilmi. Dia akan melebarkan sayapnya, memayungi sebagai tanda redha. Malaikat dia bukan buka sayap saya saja. Bila dia buka, mana dia redha dengan kita. Semua yang ada dalam ni. Bukan ni saja, ni semua yang mengaji. Sampai sejuk mana mata dia memandang, yang duduk orang duduk tengok, kita duduk dengar. Dia duduk majlis ilmu. Khalas. Mereka kena terima kasih kat kita. Sebab kita yang duduk rumah Allah, mereka duduk online. Tapi malaikat payung sampai ke depan-depan sekali semua dapat. Lepas tu yang hujung apa tadi ya? Wa zakarahumullahu fi man 'indah. Yang ni saya suka. Apa dia? Wa zakarahumullahu, dan Allah menyebut nama mereka. Ni, sini ni kena ni sikit. Bila kita kata zikir, wa zakarahumullah, bila kata zikir, kalimah zikir itu bila? Hari ni yang baru keluar. Dulu lagi. Jom kita zikir sikit. Ni malam ni ada majlis zikir sikit. Zikir apa maksudnya? Zikir lepas semayang, makna mesti kena sebut. Itu zikir. Kalau dalam hati, yatazakkaru. Itu perkataan bahasa Arab dia. Yatazakkar, kamu sini. Kalau alladzina yazkuruna, mulut bunyi Allah, 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 subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu zikir.
Zikir dia wazan dia zal kafra. Zikir tu zakara mesti mulut. Kalau hati ya tazakkar. Itu beza. Jadi dalam Quran Allah kata apa? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka yang berzikir secara berdiri. Itu yang Allah buat dalam mahalul qiyam tu. Tala'al badru 'alaina, berdiri ramai-ramai. Min ini ayat. Bukan dalam hati. Kalau dalam hati yang tazakkar. Kalau tidak Allah kata allazina yatazakkaruna Allah. Yani Allah kata apa? Allazina yazkuruna Allah. Zikir mesti kena keluar ke mulut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mesti kena keluar ke mulut. Jadi kat sini Allah kata apa? Wa zakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut nama setiap orang yang dalam sini di sisi malaikat Allah yang paling ramai di negeri. Allah. Allah dia ada perangai. Allah dia ada perangai. Apa dia? Ni saya lagi kalau ni geng-geng ni dia kata tu dia Ustaz Don kata Allah ada perangai celaka manusia. Aja nak tutup kita. Ramailah duduk dengar berdawai. Ambil sekat-sekat bubuh kita. Tu yang arwah Tuan Guru Aziz kena apa? Jom Tuan Guru kata Allah samsing. Dengarlah ceramah dia habis. So dia potong sekat-sekat. Allah dia ada tabiat dia, ada cara dia. Apa cara dia? Allah kalau dia syok dengan satu orang. Sekarang ni Allah abang ada Allah syok dengan orang dalam majlis ilmu. Allah abang Allah suka. Kita dah baca hadis tadi. Tapi saya tak contohkan tuan-tuan macam mana tabiat Allah. Kalau Allah suka tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan duduk malam ni. Ini baru mukadimah tau. Belum masuk isi lagi tau. Malam ni Allah. Assalamualaikum. 9. Allahumma salli ala Allah. Dalam satu hadis Allah kata, kalau Allah dia suka dengan satu makhluk, satu orang Allah sayang, Allah akan panggil malaikat Jibril. Allah kata Jibril ni, ya Jibril, hai Jibril, ini orang duduk di Bandar Saujana Putra. Mereka duduk dalam majlis ilmu, nama mereka Allah sebut semua sebut selarai. Aku sayang dekat mereka. Hang kena sayang dekat mereka. So Jibril akan kata, saya sayang mereka semua wahai Allah. Tapi Jibril tak akan buat lagu tu saja. Dia akan naik di langit yang paling tinggi. Dia akan seru semua malaikat di 7 petala langit. Dia panggil, hai semua malaikat, dengar saya. Malam ni Allah abang kata ada geng-geng Bandar Saujana Putra. Dia duduk mengaji, nama mereka, dia baca nama kita seorang-seorang daripada hujung sana sampai hujung sana. Dia kata, Allah abang, Allah sayang dekat mereka. Aku sayang dekat mereka. Hampa semua kena sayang dekat mereka. Malaikat kata, kami sayang mereka semua. Itu cara Allah. Itu cara Allah kalau Allah suka. Wa zakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan sebut nama semua malam. Sebab tu main malam ni jangan rasa sia-sia. Kita tak boleh nampak tuan-tuan main malam ni. Lepas ni tuan-tuan nak main lagi sebab nak mengaji pasal Ramadan. Malam esok lusa pula. Sebab pagi lagi 6 hari. Ramadan kena mengaji. Pekah Ramadan kena baca. Sebab haji 5 hari je saya sebut tadi. Betul? 9, 10, 11, 12, 13. Betul? Kursus haji berapa lama? 17 minggu tau. Haji, kerja haji 5 hari saja. Kursus haji 17 minggu. Ramadan 30 hari. Kursus 1 pun tak ada. Sebab tu bila masuk Ramadan kita jadi blur, tak tahu nak buat apa. Ni malam ni bagus. Sebab tajuk umum ibadah normal baru lipat ni kat Ramadan tu selesai. Hujung sekejap lagi lah kan. Dia jadi permula. So esok tuan-tuan sambung mengaji lagi. Lusa sambung mengaji tu. Ada seminggu lagi sebelum Ramadan. Berkemas sikit bab niat,
apa kelebihan tarawih, apa puasa, sahur, apa sunat-sunat yang ada, kena kemas balik. Umrah, haji 5 hari je haji. Umrah 3 jam je. Itu pun kursus 2 hari umrah. Ramadan 30 hari tak ada kursus kah? Kena. Kita dah berapa tahun dah terlepas doa-doa mustajab ketika buka puasa. Dan tak rasa rugi ya. Hari itu bukan masa PKP menyesal dia semua. Menyesal aku masjid ramai ni kalau aku mati kat masjid. Masjid dah buka haram ramai lah. Dia ni kacau ni semua ni. Allah kata apa? Wa zakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan sebut nama seorang-seorang. Sebab tu malam ni jangan rasa rugi. Pasal kita tak boleh hitung tuan-tuan duduk kat sini hari ni. Esok tuan-tuan kaya. Mana boleh macam tu? Tuan-tuan duduk sini malam ni. Esok tuan-tuan lebih baik daripada hari ni. Itu kejayaan. Dia bukan kita lawan orang. Kita lawan diri kita yang tak elok tu baru cuy. Seorang budak dia abang kat Fak dia. Dia kata kat Fak dia. Pak oi, cik tak mau pergi masjid. Dia kata, cik tak mau pergi masjid. Pak dia kata, saya tak mau pergi masjid. Masjid yang bagus ni tempat orang elok. Elok Pak. Saya main masjid nak jadi bagus. Masuk tengok belah tu pakai duk menyimbang dengan politik apa duk mengata orang. Baik cik dah main. Cik masuk sini bagus duk tidur bawah. Nak tidur balik rumah dia kata. Cik di belakang mana duk main handphone abang bagus ya. Kalau lagu ni masjid baik tak payah. Dia kata kat pak dia lagu tu. Pak dia kata okeylah. Kalau hang betul-betul nak pergi. Kalau betul-betul hang tak pergi, syukran barakallahu fik. Kalau betul-betul hang tak pergi, boleh. Sekali lagi hang nak pergi sembahyang, last membawa air penuh cawan ni, jangan bagi tumpah. Air ni tak tumpah, hamai-hamai aku. Esok hang tak ada masjid. Oh, dia kata senang, cantik. Dia bawa air, main bawa ayam jaga, dia letak kat depan, dia letak tepi elok, mayang sujud pas semua bangun, innaka hamidum majid, assalamualaikum, dia zikir, baca doa, memang pegang cawan, keluar balik, assalamualaikum, pergi salam kat pak dia, waalaikumsalam, pak dia kata, ni aku nak tanya hang ni, hang nak balik, anak dia kata nanti tu, kalau pak nak tanya cik, ayam tumpah ke tak? Cik abang, ayam tak tumpah, oh, mah dah, pak dia kata, aku bukan nak tanya lagu tu. Kalau dia kata habis tu, pak lenang apa? Aku nak tanya, tadi hampir masjid berapa ramai orang nak menyimbang politik mengatakan orang ke masjid. Oh, wah, pak, cik tak ada nak tengok. Begitu berapa ramai orang nak duduk tidur kat masjid. Tak ada nak kelin, pak. Okeylah, berapa ramai orang main handphone kat masjid. Tak, dan tengok, pak. Pak dia kata, hatut guna abang-abang. Kalau hang main masjid untuk berbeti diri hang takkan sempat tengok orang lain. Buruk yang ada pada orang takkan sempat tengok. Kalau setiap hari hang sibuk berbeti diri hang untuk jadi bagus. Kita sibuk berbeti diri kita. Ini yang Imam Al-Ghazali ajar dia. Ini yang para ulama ajar kita, Imam Nawawi. Kalau kita sibuk kemas diri kita, jaga diri kita di bulan Ramadan amal. Dia melibatkan diri kita dan orang lain. Siang kita dengan orang. Kita puasa kita, tapi kita kena tolong orang. Malam kita kemas diri kita, elok-elok. Dia tak kisahlah orang dia kata dia ni dah tua, aku duduk sembahyang 8 rakaat. Mampu pergi dia. Hang tu sembahyang 20. Berkemas diri kita, tak sempat tengok orang ni, mesti tak sempat dia. Sampai Assalamualaikum. Balik masa lega, elok. Gosip tak tahu, mengata orang tak ada. Pasal apa? Sibuk berbeci diri sendiri. Itu tujuan. Jadi alang-alang dah sentuh begitu, kita masuk poin yang pertama. Baru kita masuk, lagi 5 minit nak habis lah.
Poin yang pertama dan kesimpulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibadah ada banyak wajah. Ada banyak wajah. Allah sebut dalam Al-Quran banyak ibadah yang Allah senaraikan kepada kita. Sama ada ibadah yang khusus, sembahyang, puasa, zakat, haji, ataupun ibadah yang umum dan umum yang lebih umum daripada umum itu. Apa dia? Ibadah yang bentuk zakat tadi, umum dia sunatnya sedekah, wakaf, hadiah. Kalau sembahyang khusus pecahannya baca Quran, zikir daripada Quran, hafaz Quran, tilawah Quran, tarannum Quran, itu semua ibadah. Tapi hari ini saya nak ambil simple saja sebab saya tengok ramai ini baik, semua ramai masya-Allah dengan keluarga. So saya bagi tahu yang simple saja. Apa dia? Ibadah seorang bapa, ibadah seorang suami bukan pada sembahyang semata-mata. Kata Habib Umar hafizahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fi darain amin. Kata Habib Umar, carilah pahala dan ibadah kamu wahai suami melalui jalan isteri kamu. Luangkan telinga kamu dengar dia bercakap, itu adalah ibadah kamu. Duduk makan dengan dia, itulah ibadah kamu. Hatta, kata Habib, hatta kamu menyuapkan kurma atau makanan ke dalam mulut isteri kamu, itu adalah ibadah pada kamu. Ibadah ni berapa ramai orang yang terlepas. Habib sebut, Habib kata, carilah ibadah, buatlah ibadah dan raihlah pahala daripada jalan melalui isteri kita. Kita tengok muka dia, senyum dengan dia, itu ibadah kita. Itu ibadah seorang suami. Saya kena betul benda ni bukan apa, sebab orang ingat bila ibadah kena sedekah, kena wakaf. Dia Masya Allah buat bisnes, bagi macam-macam dekat anak-anak dia, tak bagi. Sedangkan ibadah seorang bapa belanja anak-anak, itu ibadah dia. Itu ibadah dia. Seorang bapa buat lawa atau bagi anak gelap seronok, itu ibadah dia. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mimpi. Bila dia mimpi, dia habaq ke ayah dia, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, saya tengok dalam mimpi saya ada ra'aitu ahada asyara kawkaba, saya tengok ada 11 bintang, wasyamsa dan satu matahari, wal qamara dan satu bulan. So 11 bintang, matahari, bulan. Ra'aituhum li sajidin, maka sujud kepada saya. Apa maknanya wahai ayah? Ayah dia kata, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulaka kaida. Jangan cerita dekat adik-beradik nanti takut depan ni syaitan, nanti dia main hasut, dia bagi orang rasa jealous nanti. Jangan cerita. Okey, tak apa. Tapi rahsia terbuka juga, tahu syaitan. Baik. Saya bukan nak beri contoh tu. Saya nak abang kata, Allah bagi gambaran kepada kita tentang sebuah keluarga dalam mimpi Nabi Yusuf. Apa kata Allah? Aku, kata Nabi Yusuf, mimpi 11 bintang. Tuan-tuan buka tafsir pimpinan Ar-Rahman daripada Jabatan Perdana Menteri Negara kita Malaysia. Dia tulis apa?
sebelah bintang itu adalah adik-beradik Nabi Yusuf. Sebab mereka diampunkan dosa mereka. Ayah mereka kata dalam ayat yang ke-100 ke-99, nanti tuan-tuan tengok, Sawfa astaghfiru lakum Rabbi, saya pasti akan minta ampun untuk kamu, hai anak-anak aku, kata ayah dia. Itu ibadah seorang ayah, mendoakan keampunan untuk anak-anak dia. Bila anak-anak dia buat jahat kepada dia, mengguris hati dia, ayah dia kata apa? Inni ashku basi wa huzni ila Allah. Saya mengadu duka cita saya kepada Allah dalam keadaan mata dia menangis sampai buta. Tuan-tuan, anak-anak kita buat nakal kat kita, kita tak buta lagi tau. Jangan buat teruk. Jangan buat teruk. Anak mesti sama macam kita masa kecil tu. Kita perangai macam syaitan, anak kita pun akan ada perangai macam syaitan macam kita juga. Nak lari mana? Darah dia mengikut kita. Hang pelesir. Sama. Saya akan expect apa benda masa saya kecil, saya dulu akan ada dekat anak-anak saya. Confirm. Nabi Yaqub doakan anak-anaknya, Allah ampun dosa mereka semua, angkat martabat jadi Nabi khalas. So Nabi Yusuf kata, aku nampak sebelah bintang. Tu abang-abang dia. Aku nampak satu matahari. Matahari itu siapa? Tuan-tuan buka tafsir dia tulis, matahari itu adalah bapa dia, Nabi Yaqub. Bulan, mak dia. Saya nak ambil sikit pasal ibadah. Norma baru Allah eratkan silaturahim kita. Ini saya pelik Ini saya pelik, tapi kata pepatah Melayu itu betul. Sayangkan isteri tinggalkan. Tapi sebab PKP ramai yang duduk sekali, gaduh sampai nak bercerai. Betul, pergi tengok kat Jabatan Agama masa PKP yang tu banyak tuntutan cerai. Ini la haula wala quwwata illa billah. Saja saya nak sebut, tengok dia. Quran gambarkan ayah kita, ayah. Gambaran kita apa? Matahari. Apa sifat matahari? Pertama, matahari dia yang menerangi alam. Dan dialah yang memberikan cahaya dia kepada bulan yang mengambang 2-3 malam sudah, minggu sudah, yang nisfu Sya'ban mengambang kan? Bulan tu mengambang terang, cahayanya baik daripada matahari. Walhasil, matahari yang menerangi semua. Itulah sifat seorang ayah. Dia kena menerangi keluarganya dengan ilmu dan amal dan ibadah. Itu ibadah dia. Ayah mai panggil anak-anak, mai sini ni, abang ni, kita nak Ramadan ni, ada beberapa benda aku nak abang. Bapa bercakap macam tu dalam Quran, itu ibadah dia. Sebab itu ulama kata kalau tak mampu, kena usung keluarga mai dengar majlis ilmu. Tapi sekarang majlis ilmu pasal Ramadan, orang tak buat sangat. So dia sendiri kena cerita kat keluarga dia. Kalau tidak sampai hari ni, kat dalam rumah ke rumah pun tak ada lagi. Betul ya? Ayah, tugas kita menerangi keluarga dengan iman, amal dan juga kehidupan yang ini, zikir, munajat. Ayah yang bangun pagi-pagi kena buka Asmaul Husna. Ayah yang bangun pagi-pagi buka IKIM FM. Ayah yang kena bangun pagi-pagi buka radio agama, pasang ceramah. Ayah yang kena mula. Jangan kata dia 4 tahun lah, 20 tahun dah, 2 tak tahu begitu buat. Ayah yang kena buat. Sebab itu sifat dia dalam Quran. Allah beritahu dia matahari. Yang kedua, apa sifat matahari? Sifat matahari dia bukan macam bulan. Orang boleh tengok. Matahari ini dia cahaya dia menyengat. So sifat seorang bapa, dia kena protektif. Dia kena jaga YouTube yang anak dia tengok. Dia kena cengih. Supaya tak ada tangan-tangan raib yang masuk dalam rumah dia merosakkan anak-anak dia. Lah ni game-game anak-anak tuan-tuan main, saya tak ada masalah dengan game. Saya masalah dengan iklan dalam game. Semua iklan jahanam.
Saya main game. Saya hantu game. Bila saya tak boleh main, kepuasan tu saya kena tengok anak-anak saya main. Saya puas. Turun juga darah aku sikit Allah. PS apa semua tak ada. Saya tak ambil, tak ada. Saya tak mahu. Okay, jangan. Aku nak jadi ustaz. Kalau tak, siapa nak syarah lagu ni? Kalau asyik main game dia. Saya suka main game. Komputer saya pun last kali hujung bulan lepas habis. Ambil, letak kat pejabat, suruh pejabat pakai. Tak ada game pun nak buat. Tapi dalam hati ni, Allah, ni jihad saya, ya Allah. Jihad kepala otak malaikat kata. Tak main game pun jihad. Tapi malaikat, kau tak tahu malaikat macam mana seronok yang main game malaikat. Saya suka main game. Jadi kepuasan saya suka tengok anak saya main game. Kalau mereka pandai main game, mereka pandai. Itu saya suka. Saya suka. Mereka cantik, otak orang geliga. Tapi saya tak boleh bagi mereka main game ke handphone. Sebab dia punya iklan dia semuanya jahanam. Semua fasad. Tak ada iklan yang bersih yang baik kat anak kita dalam game. Especially game-game free game yang anak-anak tuan-tuan main. Angry Bird lah apa semua tu. Kita sebagai bapa kena tegas benda tu. Jangan kalau terpaksa macam kena ketuk meja, kena ketuk. Dia kata, Ustaz, bukankah kita tak boleh pukul anak kita? Betul. Tapi anak kita bukan anak Nabi. Anak kita anak kita. Kalau anak Nabi dah apa? Nabi semayang dia tak kacau. Ni asal semayang dia kerabat belakang. Asal semayang dia kerabat belakang. Dia bukan anak Nabi, ni anak kita. Kita kena cengeng dia, kita kena marah dia, kena pukul dia. Tapi sampai masalah kan, umur 7 tahun, 8 tahun kena pukul lah. Umur 5-6 tahun kena jegi lah kan. Tu pukulan kat dia, jegi kat dia lah kan. Begitu kita kena marah. Main game apa ni? Kena marah. Itulah norma baru punya ibadah. Norma baru ibadah, mak bapak kena jenguk handphone anak tu ibadah. Bukan boleh lepas semua anak semua satu handphone. Itu ibadah kita. Ayah, dia kena matahari. Dia menyengat semua tangan-tangan yang ramai dalam rumah. Dia bukan boleh lepas begitu. 2. Tambah kalau saya anak saya semua lelaki. Saya tak ada anak perempuan. Tuan-tuan yang mana ada anak perempuan, dia berkata dahsyat nak jaga anak perempuan. Saya pun tak tahu macam mana. Isteri kata tak apa, tak payah dah, tak mau dah, cukup dah 4. Kata kalau tak mau tak apa, bagi mak lain. Dalam 5 hari lah, dia tak main. Dia berkata kalau siapa yang ada anak perempuan, tahu juga nak jaga anak perempuan. Sebab budaya perempuan yang ada dalam internet, alam maya ni, dia buat anak kita jadi hilang malu. Itu saya tak tahu sebab saya tak ada anak perempuan. Semasa saya doakan tuan-tuan. Tapi itulah ibadah tuan-tuan. Ibadah seorang bapa, dia kena jaga anak perempuan dia, dia kena cengih, dia macam matahari lah. Sampai orang tak boleh tengok. Matahari mana boleh tengok? Tengok buta tak? Boleh tak boleh? Itu matahari. Ayah. 2, 3. Apa sifat matahari? 3. Mengeringkan jemuran. Kain yang kita jemur kan, mengeringkan lopak air. Maka kata ulama, itulah tugas ayah. Ibadah dia. Mengeringkan air mata isteri dan anak-anak dia. Bila anak kita menangis, kita tak pujuk. Kita matahari. Itu ibadah kita. Itu ibadah kita. Gambaran ni bukan saya. Surah Yusuf. Dan ibu-ibu pula, gambarannya bulan. Ibu-ibu dia kena tempat yang anak-anak boleh takluk dengan dia. Tengok suka. Itu mak. Mak, anak tengok suka. Tapi bukan suka untuk lawan dengan bapa. Yang tu pun masalah juga. Bila main dia sesuatu,
Anak terus bertanya mak, macam mana ni? Boleh tak saya keluar malam ni? Mak kata, pergi tanya ayah. Ayah kata tak boleh. Duduk dalam ni, dekat Ramadan ni, harus keluar je kelawak apa? Mak kata, Allah, bagilah budak tu keluar. Mak kata kan. Bila anak jadi dulu tu, dia kata, macam mana ni saya nak ikut mana? Mak dia kata, ingat, ummuka, summa abik. Betul? Mak kamu. Salah. Mak kamu tu akhlak. Maknanya kalau anak balik, Assalamualaikum mak, ada hadiah. So, mula bagi kat mak dulu hadiah. Baru bagi kat ayah. Mak kena didahulukan 3 kali daripada ayah. Bukannya pada buat keputusan. Bukannya pada undang-undang rumah. Oh, ini balas semua hadis yang sama. Your mother. No, I. Anak boleh lagu tu. Nampak kita tak berguna tu kita tahu. Hai yang lelaki ni. Duk main jual umuka. Mak 3 kali dah. Ayah hang sekali. Hang kena ingat benda tu. Anak pun duk kelepak baik mak. Mana boleh? Umuka tu akhlak anak kepada ibu bapa. Akhlak anak mesti 3 kali kepada mak. Kalau contoh ayah dia panggil, Mak, Daniel. Ayah saya panggil saya. Daniel. Bapak saya panggil. Mak saya panggil. Daniel. Saya kena kata kat mak saya dulu. Ya, ibu. Baru ya, bapak. Mak saya kata, ni hantar pergi buang sampah sah. Bapak saya kata, pergi ambil kunci sah. Dibuang sampah dulu, baru pergi ambil kunci. Tu ummuka. Summa abik. Baru bapak kamu. Bukannya pada buat keputusan. Keputusan masih lagi bapa, suami. Tu baru betul. Kecuali kita sah kat dia. Ikutlah mak atau okey lah. Yang tu lain. Tapi still keputusan daripada kita. Dia bukan okey mak umuka. Betul yang tu dulu. Ini dah pakai buah tu semua benda. Apa ya? Habis kita apa dia tunggu. Tak boleh. Salah. So ibadah seorang ibu bulan. Dia kena mendapatkan sirna cahaya dia daripada matahari. Maknanya apa matahari itulah dia. Bukan berlawan dengan matahari. Tu ibadah seorang isteri yang tu. Ibadah seorang ibu yang tu. Macam mana ibadah kita kepada keluarga macam tu, itulah ibadah keluarga kepada kita. Taat bapa, taat suami, dengar cakap bapa. Seorang anak, apa ibadah dia? Bila ayah dia panggil, Daniel, ya, itu ibadah kita. Ya, itu ibadah kita. Jawab dengan sehabis baik jawapan. Imam Ibn Arabi, dia ajak anak dia. Macam mana dia ajak? Bila dia panggil anak dia, atau anak dia panggil dia, ayah, dia akan jawab, wahai anak aku, ya, semoga Allah merahmati kamu. Setiap kali panggil akan cakap macam tu. Ya anak, semoga Allah merahmati kamu. Kenapa? Subhanallah. Luar biasa. So itu ibadah. Kita sampai hari ini, mak kita panggil kita jawab, kita rasa kita mau jawab. Betul tak betul? Dia ibadah. Kena meraih pahala kita daripada situ. Ramai ni mak ajak pergi kenduri, tapi sedangkan tu ibadah kita menyesal habis dah hari Ahad, kenduri pun dah tutup. Tu kalau mau jumpa Ahad depan puasa tak ada kenduri dah pergi. Jangan rugi. Tu pahala kita, ibadah kita ke situ. Wallahu a'lam. Lajah 15 minit. Cukup. Kesimpulan. Satu ya poin. Cukup. Aman. Kesimpulan saya untuk bulan Ramadan. Habis contoh. So ibadah tadi jaga. Ibadah yang saya hafal tu sepanjang tahun. Anytime boleh pakai. Kata Nabi dalam satu hadis. Ini kesimpulan. Nabi dah tak mau menjak. Apa dah 9.30. Saya 9.10 lah. So nak menjak. Kesimpulan. Akhir bulan Sya'ban, Nabi SAW berkhutbah. Nabi bagi tahu dahsyatnya bulan Ramadan. Antara yang ada ialah, sebab tajuk kita hari ini khutbah tu panjang, saya ambil sikit saja. Tajuk kita hari ini saya ambil, Nabi kata apa?
Dan pada siangnya diwajibkan puasa, pada malamnya disunatkan menghidupkan malamnya, kena qiyam malam. Tarawih 20 rakaat ya. Tarawih 20 rakaat. Ini bukan wajib, saya tak kata wajib. Ini bukan kempen. Tapi ini adalah seruan supaya semua orang semayang tarawih 20 rakaat. Kerana tarawih 20 rakaat lebih hampir kepada makna tarawih daripada makna yang datang daripada 8 rakaat. Tarawih maksudnya plural, rehat. Dia 3 kali rehat, dia 3 ke 4 kali rehat, baru nama dia tarawih. Kalau satu singular ataupun satu, nama dia tarwihatun. Tarwihatun satu rehat. 2 tarwihatani. 3, 4 baru jadi tarawih. Itu sebutan plural dia. Fish, sekok. Banyak school of fish, itu sebutannya. Boleh dapat. Apa jangan ingat aku sangat tau. Saya SPM English A1 tau. Memang aku cuma duk cakap bahasa nampak macam kampung, main pakai kembalikat saya tau. Yang duk ingat tak, ini cakap English. Jangan silap. English walaupun bukan my second language, but insyaAllah. Isteri saya dah lah, English dia punya first language. Mimpi pun cakap bahasa Inggeris. Mengingkau cakap bahasa Inggeris. Itu isteri saya punya level lain macam. Terhibur juga kadang-kadang saya. Orang Melayu tidur mengikau cakap bahasa dia. Tapi isteri saya memang dia punya first language dia bahasa Inggeris. Dia terjemah Inggeris cakap Melayu. Itu isteri saya. Saya dah tidur mimpi Penang, keluar mimpi Penang. You can take me out of Penang, but you cannot take Penang out of me. Allahumma salli ala sayyidina. So, Nabi kata apa? Malam kena hidup. Hidup dia tarawih 20. Berusaha ya, berusaha. Jangan 8 cukup. Kalau kita tak boleh 8, tambahlah 2 dulu, 3 dulu bagi dapat. Esok naik lagi 30 hari itu insya-Allah sampai hari yang ke-20 itu dah 10 malam ke akhir dah rajin dah buat 20. Boleh dapat Sebab apa? 2 rakaat kita sembahyang. As-salatu sunnatan tarawih jami'atan rahimakumullah. Lagi seminggu ni namanya kan. Okey, so Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah la ilaha illallah. Azan habis itu 2 rakaat yang pertama, betul? Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Cantik, simple. Lepas tu bangun, main 2 rakaat lagi, betul? Habis Allah. Assalamualaikum. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamut. Sampai habis betul. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana Muhammad bila habis. Nabi bila habis. Dia tak jenis. Nabi bila habis. Okey. So itu yang panjang, betul? Lepas tu kita baca doa, betul? 2 rakaat yang first kita tak baca doa. Doa kedua kita baca doa, betul tak betul? Itu nama dia rehat. Sebab kita ikut di Mekah dulu zaman Imam Malik 4 rakaat tawaf. Tawaf tu rehat. So sekarang kita tahu bahawa rehat selepas 4 rakaat, betul? So kalau 4 rakaat sekali rehat, 4 rakaat lepas itu, maknanya kalau siapa buat 8 baru tamwihah. Dia bukan tarawih. Dia kena buat 4, rehat 4. 4, rehat 4. Berapa? 16. 4, rehat 4. 24. Patutnya. Baru tarawih. Betul tak betul? Aduh. Mesti kena betul. Itu bahasa dia. Sebab tu kena buat 20. Surah pendek-pendek tak apa. Panjang lagi bagus. Tapi kalau sebelum ni surah ni buat 8. Sekarang baru nak buat 20. Kena baca surah pendek. Sombong. Ini kesimpulan kan ceramah baru. Ada seorang tu
Dia bincang dengan kawan-kawan dia, hamba mana tarawih malam ni? Kawan-kawan dia kata, kami, tempat kami ya. Ada dia kata, imam, baca jujur. Dia kata, betul buat mereka. Oh. Sorry. Dia kata kat kawan dia, apa benar? Dia kata kawan dia kata, kami sembahyang kat tempat kami. Kami buat 20. Dia kata lagu tu. Dia kata, oi tak mau tempat hamba 20. Tempat aku 8 rakaat dia. Lepas tarawih kita jumpa kedai mama. Hamba kalau lambat 20, aku sampai aku order hamba 2 ayam. Dia kata lagu tu kat Iba. Habis tarawih 20, dia turun. Dia tak sampai lagi. Pasal dia duduk sembahyang tarawih. Rupanya tu imam dia 8. Tapi sejuzuk. Bila dia sampai, kawan dia kata, woi, hang gimana? Dia kata, aku kena malam ni. Esok aku sembahyang hamba. Dia kata lagu tu. Kawan-kawan dia kata, tak apa, jom esok sembahyang. Esok dia tak sembahyang satu, dia pergi sembahyang kat yang 20. Rupanya imam tu pindah main sini. Dia kata 2 malam aku kena tak sembahyang dah. Dia kata aku tak sembahyang dah. Jangan lagu tu, tak mau lagu tu. Dia kata punca. Dia kata tak mau lagu tu. Baca surah pendek-pendek buat 20 rakaat. Khalas. Tapi saya nak bagi tahu kata Nabi kata siang puasa wajib, malam sunat untuk hidup. Hidupkan dia, merayakan. Lepas tu Nabi sambung. Nabi kata, siapa yang menghidupkannya dengan amalan sunat, satu sunat bersamaan dengan satu fardu di bulan yang lain. Macam hari ini, kita sembahyang Isyak sekali lagi, pahala kita 70. Faham? Sebab dia fardu. Kita sembahyang Ba'diyah sekali lagi, 1 pahala dia. Sebab dia sunat. Boleh faham? Lepas tu kita witir ke apa semua 1. Fardu 70. Sebab tu dalam hadis 40 Imam Nawawi juga nanti carilah lagi hadis yang ke-35 atau 37 dan 30 ni 8. Nabi kata apa? Hampiri Allah dengan yang kefarduan. Maknanya jaga yang fardu tu dulu. Perkemah yang sunat. Sunat kena perkemah. Tapi fardu tu kena jaga. Perelok fardu tu. Nabi suruh. Ada hadis dia. Hadis 40 Imam Nawawi ada. Cek nanti. Saya nak bagi tahu kata apa? Nabi kata, siapa buat satu amalan sunat di bulan Ramadan, dia mendapatkan tu satu amalan fardu pahalanya kalau buat di bulan lain. Tuan-tuan sembahyang witir di bulan Ramadan sama macam tuan-tuan sembahyang maghrib di bulan lain. Dan siapa sembahyang fardu atau buat amalan fardu di bulan Ramadan, dia mendapat 70 amalan fardu di bulan yang lain. Saja aja tanya, selain daripada sembahyang apa semua kan, apa amalan fardu kita yang wajib bagi kita? Suami menyediakan makanan pada keluarga. Tuan-tuan sedia makanan kepada keluarga bulan Ramadan, pahala tuan-tuan macam 70 amalan fardu di bulan yang lain. Khalas. Isteri menghormati seorang suami itu ibadah wajib. Wajib bagi isteri tadi sama dengan 70 amalan fardu di bulan yang lain. Subhanallah. Bayangkan anak-anak bila dipanggil oleh seorang ibu. Dan ya, jawapan ya itu wajib. Kita kalau sembahyang sunat, mak kita panggil kita. Allah. Dan lepas, ya ibu. Sembahyang sunat, jawab panggilan mak wajib. Tuan-tuan buat yang tu di bulan Ramadan. 70 amalan fardu di bulan yang lain. Luar biasa. Subhanallah. Jadi semoga tuan-tuan ulunlah banyak-banyak amalan-amalan di bulan Ramadan. Buatlah macam-macam aktiviti. Dia kena bincang ni, kena bincang tajuk link lah. Apa aktiviti nak buat? Sedekah lah, bagi makan orang, buka puasa, baca Quran, khatam, banyak lagi bincangan. Saya mampu takat ni sahaja dengan kekerdilan dan kecetekan ilmu saya. Ampun maaf daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak surau yang sudi jemput. Dan terima kasih kepada kawan baik saya ni, Nazri, duduk lorong berapa tahu tadi. Nazri, dia kawan dengan saya daripada sekolah rendah. Kami jiran daripada sekolah rendah. Darjah 1 sekali. Sampailah saya kawan dengan dia. Dia kawan dengan saya. Terima kasih kepada Nazri bagi saya dapat jumpa dengan tuan-tuan yang luar biasa malam ini. Subhanallah. Hati saya tak boleh ceramah elok kalau saya tak rasa hati tuan-tuan elok.
So bila tuan-tuan bagi hati tuan-tuan kat saya rasa bertanggungjawab untuk bagi tahu kat tuan-tuan apa yang saya ada. Saya seronok bersama dengan tuan-tuan malam ni. Semoga Allah tulis kita wa zakarakumullahu fi man 'indah. Allah sebut nama kita di sisi malaikat 7 petang. Subhanallah. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.